Shalom dan salam sejahtera. Dalam perkongsian semalam, Pari telah menggalakkan kamu untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Bukan sahaja bila kamu datang ke gereja atau ikut sel. Bukan sahaja bila kamu dijemput untuk baca firman semasa kebaktian. Tapi kamu mesti baca firman Tuhan setiap hari. Kita mesti berdisiplin. Seperti kita makan makanan setiap hari. Sarapan, makanan tengah hari, makanan malam. Kita mesti berdisiplin untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Itu yang satu, kita mesti baca. Dan Pari juga telah kata, baca sahaja tak cukup. Kalau kita hanya dengar firman Tuhan semasa kebaktian ataupun semasa sel atau melalui YouTube, kalau kita hanya dengar, itu pun tak cukup. Pari telah kata, kita mesti melaksanakan apa yang Allah Bapa ajar kita melalui Alkitab dengan sepenuh hati. Bukan sebab kita dipaksa. Kita mesti melaksanakan apa yang Allah Bapa mengajar kita dengan sepenuh hati. Dan yang semua yang kita baca, kita tak boleh pilih. Saya suka perjanjian baru. Saya tak suka perjanjian lama. Atau kita tak boleh pilih ayat-ayat daripada Alkitab dan kata, saya suka ayat-ayat ini. Bukan, kita mesti baca firman Tuhan dari Kejadian 1 bab 1 hingga Wahyu bab 22. Dan kita mesti melaksanakan apa yang Allah Bapa mengajar kita. Ini penting. Tolong buka ke Matius. Ini adalah satu amaran yang Yesus memberi kepada setiap murid-muridnya. Di sini Yesus mengajar, kalau kita hanya dengar, tak cukup. Matius 7. Yesus telah mengajar, kita boleh baca apa yang Yesus telah ajar dari Matius 5 hingga 7. Ini khotbah di atas bukit. Ayat 21. Matius 7 ayat 21. Tidak semua orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan akan memasuki kerajaan syurga, tetapi hanya mereka yang melaksanakan kehendak Bapaku yang di syurga. Ini bila Pari baca kali yang pertama, Pari pun rasa takut. Tengok apa Yesus kata, tidak semua orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan akan memasuki kerajaan syurga. Maksudnya, bukan semua orang yang kata, saya seorang Kristian. Dan kadang-kadang bila mereka dalam kesusahan, mereka akan panggil. Mereka akan berdoa.
Dan ada juga yang akan ikut kebaktian. Mereka akan ikut uh, jemaah yang lain dan akan nyanyi lagu-lagu pujian. Di sini Yesus kata, tidak semua orang yang memanggilku, bukan semua orang. Maksudnya, bukan semua orang yang sudah basuh kepala mereka. Bukan semua orang yang sudah baptize. Bukan semua orang yang ada nama Kristian akan masuk ke syurga. Ini kita semua tahu. Ada yang kita mungkin kamu pun kenal. Ada yang sudah masuk kepala. Dalam kad pengenalan mereka, dulu ada satu masa mereka nak masuk agama. Mereka kata Kristian. Dari mana gereja? Gereja Anglican, gereja Methodist. Saya pernah jumpa beberapa orang di bandar, kadang-kadang di hospital. Dan saya pernah kenalkan diri saya. Saya seorang father. Kamu dari mana? Dari Sabah atau Sarawak? Bila mereka jawab, father saya dari Sabah atau saya dari Sarawak, saya terus akan tanya, kamu Kristian kah? Ini tak salah bukan? Kamu Kristian kah? Ada yang akan jawab, bukan father, saya bukan Kristian. Tapi dalam pengalaman saya, ada ramai mereka kata, saya Kristian. Puji Tuhan. Soalan yang seterus, kamu gereja mana satu? Anglican. Ada ikut kebaktian kah? Cara mereka senyum pun saya sudah tahu lah. Mereka langsung tak pergi ke gereja. Kadang-kadang tempat mereka tinggal tak jauh dari gereja kita. Gereja St. Christopher. Tapi bila saya tanya, mengapa saya terus akan jemputlah, datanglah ke gereja. Saya akan bagi mereka kad saya, datanglah ke gereja. Kadang-kadang mereka akan bagi alasan. Gereja lah. Macam-macam alasan yang mereka akan bagi. Tapi mereka seorang Kristian. Mereka sudah basuh kepala. Ada yang sudah menerima makanan suci. Tapi langsung. Mereka tak ada masa untuk ikut kebaktian. Kalau mereka tak ada masa untuk ikut kebaktian, mestilah mereka tak ada masa untuk baca firman Tuhan. Kalau mereka tak baca firman Tuhan, macam mana mereka tahu apakah hukum-hukum Allah? Kalau mereka tak tahu apakah hukum-hukum Allah, macam mana mereka melaksanakan apa yang Allah Bapa menyuruh kita melaksanakan dalam kehidupan ini? Ini bila saya baca Matius 7, untuk saya ambil ini sebagai satu amaran. Kita semua nak pergi ke syurga. Kehidupan kita di bumi ini tak tetap. Bila-bila masa Allah Bapa boleh memanggil kita. Dalam bahasa orang Iban akan kata bukan, tiada lagi. Tiada lagi. Mungkin selepas kita mendengar, mungkin mesti kita tiada lagi di bumi. Tapi selepas itu kita akan ada di satu tempat. Neraka atau syurga. Kalau kita nak masuk ke syurga, basuh kepala sahaja tak cukup. Bila kita dapat sijil
Atau bila kita dapat sijil selepas kita sudah basuh kepala, kita tak boleh pergi ke syurga dan bagi tunjuk sijil. Kita kata ini adalah pas saya untuk masuk ke dalam syurga. Bukan. Tak cukup. Itu yang Yesus ajar di sini, ya. Kita mesti tahu apakah firman Allah Bapa. Kita mesti baca firman Tuhan setiap hari. Dan dalam buku Ulangan, Padi telah bagi tahu semalam, Musa telah menggalakkan, dia telah mencabar umat Israel untuk mengikut, melaksanakan semua hukum-hukum Allah. Dan di sini Yesus telah memberi kita satu amaran. Kita mesti, dia kata ni, ya, Tuhan akan memasuki kerajaan syurga. Kita boleh datang ke gereja, kita boleh nyanyilah. Tak kisah mana satu lagu yang kita nyanyi, tak kisah berapa lama kita nyanyi. Dari pandangan Allah Bapa, adakah kita melaksanakan ajaran dia? Bukan saja bila kita ada di dalam gereja, adakah kita melaksanakan ajaran dia? Setiap saat, setiap hari dalam kehidupan kita. Adakah kita bersedia untuk mengubah cara hidup kita? Tak cukuplah kalau kita ikut kebaktian. Selepas kita dengar firman Tuhan, macam masuk satu telinga, keluar telinga yang lain. Kita tak kisah apa yang kita dengar. Kita terus hidup seperti yang kita hidup dulu. Di sini dia kata ni, ya. Tetapi hanya mereka yang melaksanakan kehendak Bapaku di syurga. Kita mesti melaksanakan. Tak cukup dengar, tak cukup ikut kebaktian, kita mesti melaksanakan. Dia kata ni, ya, kehendak Bapa. Pada hari itu ramai orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat dengan nama-Mu? Bukankah kami telah menghalau roh-roh iblis serta banyak melakukan mukjizat dengan nama-Mu? Wah, tengok. Ada orang pada hari akhirat mereka akan kata, Yesus, kami telah bernubuat. Kami telah menghalau roh-roh jahat. Maksudnya padri-padri, penginjil, bishop. Mereka akan kata, pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat? Mereka akan kata, bukankah kami telah melayani kamu semasa kami di bumi? Dan jawapan Yesus kepada mereka, tetapi aku akan menjawab, aku tidak mengenalmu. Nyalah kamu dari sini, hai kamu yang muka. Pada telah menggunakan versi Borneo Alkitab. Tetapi aku akan menjawab, aku tidak mengenalmu. Ini ingatlah, macam imagine seorang padri berdiri di hadapan Yesus hari akhirat. Dan padri kata, Yesus, saya telah menjadi padri selama 30-40 tahun. Saya telah menghalau roh-roh jahat. Saya telah bernubuat. Mengapa saya tak boleh masuk ke dalam syurga? Yesus akan kata, kamu ada buat, tapi mengikut ajaran siapa? Untuk kemuliaan siapa? Untuk kepentingan siapa? Adakah kamu nubuat? Adakah kamu menghalau roh jahat? Adakah kamu melayani untuk kemuliaan saya, kebangkitan kerajaan saya? Adakah kamu hidup mengikut ajaran saya? Itulah makna dia.
Hanya bila kita melaksanakan hukum-hukum Allah. Hanya bila kita buat apa yang Tuhan suruh kita buat, baru kita boleh masuk ke dalam syurga. Kalau orang yang bernubuat, orang yang menghalau roh-roh jahat, kalau mereka tak dibenah masuk ke dalam syurga, kamu jaga sikit. Kamu jaga. Jangan ingat kamu sudah ada nama dalam senarai sesuatu gereja, kamu boleh pergi ke syurga, tunjuk tu senarai nama, nama saya dalam di gereja St. Christopher. Oleh itu saya mesti bukan. Hanya mereka yang dengar firman Tuhan atau baca firman Tuhan dan melaksanakan apa yang Tuhan ajar dalam Alkitab. Oleh itu, saya pari menggalakkan kamu. Sekali lagi untuk membaca firman Tuhan. Untuk datang ke gereja, bila padri kongsi firman Tuhan, buka dua telinga. Jangan main handphone. Dengar apa yang Tuhan kata kepada kamu dalam kebaktian semasa sel. Dan kalau Tuhan suruh kamu mengubah cara hidup kamu, ubah sajalah. Kalau Tuhan suruh kamu buat sesuatu, buat saja. Kalau Tuhan kata kamu, jangan buat sesuatu, jangan buat. Ingat, hanya mereka yang melaksanakan kehendak Allah akan masuk ke syurga. Adakah kamu sedang melaksanakan kehendak Allah? Atau kamu hidup hanya untuk syok diri? Kalau kamu datang ke gereja bukan untuk mendengar firman Tuhan, bukan untuk menyerahkan kehidupan kamu, tapi kamu datang untuk dengar, balik dan hidup sesuka hati kamu. Pilihan nak kamu sendiri. Tuhan Yesus tidak akan memaksa kamu. Dan gereja pun tidak akan memaksa kamu. Kamu hanya akan diajar. Kalau kamu nak laksanakan kata, itu adalah pilihan kamu. Pilihlah yang baik. Pilihlah yang akan memberi kamu kehidupan kekal. Tuhan memberkati kamu. Dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.